أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ta'alawi boleh kita dapat berjumpa lagi dengan halqah kita untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber ataupun tempat yang kita nak ambil hukum dalam kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala selepas daripada Al-Quranul Karim. Dan juga dia adalah wahyu yang kedua, yang mana wahyu Al-Quran adalah wahyu al-matlu, wahyu dibaca, wahyu yang Allah Ta'ala kita boleh beribadat dengan kita membacakan Al-Quran, dan Allah Ta'ala pahala kepada kita. Dan juga Al-Hadis Nabi SAW adalah wahyu juga, dan juga wahyu ini adalah wahyu ghairu matlu. Kita tidak dapat pahala, tidak beribadat dengan membacakan hadis Nabi SAW, tetapi kita dapat ganjaran yang lain yang apabila kita mempelajari hadis Nabi, membaca, memahami hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala akan beri pahala kepada kita dengan sebab kita niat untuk nak mempelajari ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga orang lain lagi. Nabi SAW bersabda, mencari ilmu adalah benda yang difardukan, benda wajib bagi setiap orang yang jadi orang Islam ataupun orang Muslim. Kerana kalau kita nak memahami hadis Nabi SAW, hadis ini dengan sebab gapa Islam memfardukan bagi setiap orang beriman, setiap orang Muslim untuk dia mempelajari dan juga syari ilmu. Kita dah rakyat semua. Kerana Allah Ta'ala rakyat kata, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Syari ilmu lah sebelum kamu nak beribadat. Fa'alam, tahu dulu, kata, kenal dulu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, yang mana tidak ada Tuhan yang lain yang patut kita nak beribadat melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wastaghfir li dhanbik. Selepas itu baru kita beramal. Al-Imam Bukhari dalam kitab sahih dia kata bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu datang sebelum perkataan dan juga perbuatan. Yang mana Ibn Hajar Al-Asqalani sebagai ulama hadis yang mari mensyarahkan kitab Sahihul Bukhari,
Sahih Bukhari yang mana Imam Bukhari mati pada tahun 256, dan juga Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani sebagai orang yang boleh dapat gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Salah satu Amirul Mukminin juga, dan juga dia adalah Khatamul Muhaddithin sebagai muhaddis, ulama hadis yang paling akhir, yang paling khatam sekali. Setengah kata anak murid dia Al-Imam As-Sakhawi, tetapi Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i sebagai ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, tokoh ulama hadis yang datang dan juga mensyarahkan kitab Sahihul Bukhari. Kalau kita baca kitab Sahihul Bukhari, kita jumpa matan ataupun teks ataupun isi hadis daripada Nabi SAW sahaja. Imam Bukhari himpunkan hadis di dalam kitab Sahih Al-Jami' dia, Al-Jami' As-Sahih dia ni, lebih kurang 4,400 hadis daripada yang sahih daripada Nabi SAW. Dan juga Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar datang mensyarahkan kitab ini. Mari syarah hadis yang berada di dalam kitab Sahihul Bukhari dengan kitab yang nama Fathul Bari fi Syarhi Sahihul Bukhari. Kitab Fathul Bari yang mana Al-Hafiz Ibn Hajar mati pada tahun 852. Al-Hafiz Ibn Hajar kata, kerana al-ilmu inilah yang akan membawakan niat kita ataupun membaiki niat kita jadi niat yang ikhlas 100% kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ilmu ini apabila dia tolong niat kita, baiki niat kita menjadi niat yang ikhlas, dan juga niat inilah akan mensahihkan, membetulkan amalan kita. Membetulkan amalan kita. Kerana amalan kita nak jadi amalan yang betul, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu amalan yang ikhlas 100% kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak kerana lain. Tidak kerana riya untuk nak orang tengok, tidak kerana sam'ah untuk nak orang dengar, ataupun segala jenis-jenis tujuan yang kita beribadat kepada Allah, tetapi kita tidak berikhlas 100% kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amalan kita kena betul dengan sunnah, kena betul dengan Nabi buat. Kena betul dengan Nabi SAW buat. Walaupun amalan yang kita buat itu adalah amalan yang baik, yang bagus, yang mana kalau kita tilik kepada syarak, nescaya syarak tak akan nak hukum kata hadis, kata amalan ini ataupun perbuatan ini tidak molek. Tetapi apabila benar tu, walaupun benar yang molek, benar yang baik, tetapi dia selisih dengan perbuatan Nabi ataupun Nabi SAW tak biasa buat jadi contoh, maka amalan itu pun tidak jadi amalan yang betul, tidak jadi amalan yang baik, tidak jadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana satu kali satu orang lelaki masuk dalam masjid semasa Sa'id bin Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib seorang ulama yang ulama kata dia adalah sayyidut tabi'in, adalah orang ataupun ketua kepada golongan orang tabi'in ataupun ulama at-tabi'in, yang mana dia mati pada tahun 94 Hijrah. Dan juga ulama, kebanyakan ulama, majoriti ulama kata Sa'id ibn al-Musayyib ataupun menatu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sebaik-baik tabi'in. Dan juga dia adalah seorang faqihul Madinah ataupun faqaha al-Madinah, seorang ulama di Madinah semasa tabi'in, semasa mana Nabi SAW mati, dan juga ramai daripada kalangan sahabat mati, ada yang sahabat yang muda-muda. Dan juga Sa'id ibn al-Musayyib adalah seorang tokoh ilmu yang ada kepakaran dalam fiqh di Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah, Nabi SAW satu kali seorang lelaki masuk masjid untuk nak solat, masuk selepas solat asar, dan juga dia semaya, semaya 2 rakaat. Sa'id ibn al-Musayyib selepas daripada solat asar, dia dah berzikir kepada Allah, baca azkar. Tatkala dia lihat lelaki ini masuk mai semaya, dan juga selepas daripada mana dia lihat kata lelaki ni semaya 2 rakaat saja, dia pergi masuk tanya lelaki itu selepas mana lelaki itu sudah ataupun selesai daripada salat.
Sa'id ibn al-Musayyib tanya kepada lelaki itu, apa yang kamu tunai solat tadi 2 rakaat? Aku yakin bahawa solat itu bukan solat asar. Lalu lelaki itu jawab kata, aku solat sunat. Masuk mari solat sunat selepas solat asar. Lalu Sa'id ibn al-Musayyib kata, Nabi SAW ataupun kamu tak biasa dengar ke hadis Nabi SAW yang Nabi sebut bahawa dilarang untuk kita maya solat sunat selepas solat subuh sehingga matahari naik dan juga selepas solat asar. Lelaki itu jawab kepada Sa'id ibn al-Musayyib kata, "Hei ya Sa'id, adakah Allah Ta'ala nak ambil dosa ataupun Allah Ta'ala nak longtut aku dengan sebab aku ni semaya sunat 2 rakaat selepas solat, bahkan amalan ini, semaya solat sunat ini adalah amalan yang baik, amalan yang Nabi suka, amalan yang Allah Ta'ala suka." Jawab Sa'id ibn al-Musayyib kata, Allah Ta'ala tak ambil kira dengan sebab mung ni, ambil salah dengan sebab mung maya sunat 2 rakaat dah. Tetapi Allah Ta'ala akan ambil salah mung ni dengan sebab mung buat amalan baik ini selisih dengan perkataan ataupun perbuatan Nabi SAW. Kerana Nabi larang. Kerana Nabi larang jangan solat selepas solat asar dan juga jangan solat selepas solat subuh sehingga matahari naik. Nak tunjuk bahawa walaupun amalan kita adalah amalan yang baik, tetapi dia lagi canggah ataupun selisih dengan sunnah Nabi SAW, maka walaupun amalan itu jadi amalan yang baik, tetapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi SAW. Senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang bersama dengan bulan Sya'ban, bulan yang kita akan masuk kepada bulan Ramadan Mubarak. Kerana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Ta'ala pilih di kalangan bulan semua setahun, jadi satu bulan yang ada kelebihan, ada keistimewaan dan juga sebaik-baik bulan setahun. Kita bersama dengan bulan Sya'ban pada hari ini, tarikh 11 Sya'ban. Tidak beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan, akan terima tetamu yang paling hebat, yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan Mubarak. Maka bulan Ramadan bulan Sya'ban kita dah raya pada minggu lepas. Disunatkan kita berpuasa sunat kerana hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari dan juga Muslim. Aisyah kata, aku tak biasa lihat Nabi SAW puasa bulan mana banyak ataupun sepenuh bulan melainkan bulan Sya'ban. Kadang-kadang aku tengok Nabi SAW puasa sehingga dia tak biasa. Tidak ada hari mana pun yang Nabi SAW buka puasa. Dan juga aku tengok Nabi buka puasa, tidak ada hari mana pun yang Nabi puasa. Nawayak kata Nabi ini puasa banyak kali pada bulan Sya'ban. Maka bagi orang yang dia sudah qada, tidak ada puasa pada bulan Ramadan yang lepas untuk dia nak qada, maka dia qada dulu. Kalaulah dia dah habis ataupun tidak ada benda yang kena qada, maka kita puasalah sunat. Kerana ini adalah salah satu maidan ataupun padai kita untuk nak kita warm up ataupun nak latih diri untuk nak masuk pada padai ataupun senam teaching, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita dah raya pada minggu lepas bahawa Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama juga, anak murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata bulan Sya'ban dia seolah-olah seperti salat sunat qabliyah ataupun salat sunat sebelum kita nak mayas fardu. Dengan sebab inilah puasa sunat kita di dalam bulan Sya'ban ini dia seolah-olah seperti main sunat, yang mana bulan Sya'ban kita latih kita diri untuk puasa sunat belum kita nak masuk pada bulan Ramadan Al-Mubarak, kerana puasa pada bulan Ramadan adalah puasa yang wajib. Sama juga bulan Syawal selepas daripada Ramadan, dia seolah-olah kata seperti main sunat ba'diyah, yang kita tunai solat sunat itu selepas daripada kita sudah main solat fardu. Kerana kedua-dua jenis ini sunat
qabliyah dan juga ba'diyah, dia akan gi tapung, gi menyempurnakan solat fardu kita yang kita ada kekurangan dalamnya. Sama juga dengan puasa sunat kita dalam bulan Sya'ban, puasa sunat kita dalam bulan Syawal. Kedua-dua puasa sunat ini dan juga puasa sunat yang lain, dia akan ditapung, dia akan menyempurnakan puasa wajib kita, puasa fardu kita yang kita tunai pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itu di antara sunnah ataupun benda-benda yang digalakkan oleh Nabi SAW dan juga syarak ataupun agama Islam. Selain daripada itu, kita banyak membaca Al-Quran juga. Kerana sebelum kita nak menerimakan bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan Quran, iaitu bulan Ramadan, kita latih tubuh kita diri bulan ini, bulan Sya'ban ini dengan banyak membacakan Al-Quran. Bagi orang yang dia dah keluar daripada bulan Ramadan yang lepas dan juga Quran dia berada di dalam mari saja ataupun di mana-mana tempat Quran dia banyak dengan kabut, maka boleh ataupun siapa masa untuk kita nak ambil Al-Quran dan juga mula kita membaca Al-Quran sebelum kita nak masuk pada bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, yang mana bulan Ramadan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Ramai di kalangan ulama, salafus salih, orang-orang dulu, yang mana apabila masuk bulan Ramadan, ulama-ulama dulu apabila masuk bulan Sya'ban, sebelum nak masuk bulan Ramadan, mereka dah tutup kitab-kitab mereka yang mereka sedang ngajar dalam majlis mereka, dalam masjid mereka kepada anak murid, untuk membacakan Al-Quran ataupun banyak dengan membacakan Al-Quran. Seperti Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, Tok Guru kepada Al-Imam Malik, mati pada tahun 124 Hijrah. Az-Zuhri, ulama di Madinah Nabi SAW, ulama hadis yang hebat. Dia ada majlis yang mana anak murid dia sangat ramai di Madinah apabila masuk bulan Ramadan. Sama juga anak murid dia, Al-Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, tua kepada mazhab Al-Maliki, mati pada tahun 179 Hijrah. Apabila masuk bulan Sya'ban, mereka tinggal majlis mereka. Duk biasa ngajar dalam masjid Nabi SAW, kitab hadis mereka. Mereka katuk kitab hadis mereka, mula membaca Quran, mula mentilawahkan Al-Quran. Untuk nak latih di puasa sunat sama telah dah. Dan juga ulama yang lain lagi, Sufyan As-Sawri, mati pada tahun 161. Al-Imam Syafi'i kita mati pada tahun 204. Dan juga ulama-ulama yang lain, yang mereka melatihkan, membanyakkan baca Quran sebelum nak datangkan bulan yang Allah Ta'ala meliakan bulan itu dengan menurunkan Al-Quran, iaitu baca Al-Quran pada bulan Sya'ban, untuk nak latih diri banyak untuk nak menerimakan bulan Ramadan Al-Mubarak. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita dah ayat minggu lepas bahawa bulan Sya'ban ada kelebihan yang banyak juga. Dan juga kita biasa baca satu kali mengenai dengan hadis bulan Rajab. Hadis mengenai dengan hadis-hadis yang dhaif, hadis yang lemah, dan juga hadis-hadis palsu yang tidak sabit daripada Nabi SAW. Dan juga pada bulan Sya'ban, bulan yang hampir-hampir kita nak masuk pada bulan Ramadan, ada juga sejenis-jenis ataupun setengah jenis amalan yang diamalkan oleh segolongan orang Islam dan juga mendakwakan amalan itu adalah amalan yang sabit daripada Nabi SAW ataupun syarak Islam. Seperti amalan yang ditentukan untuk nak buat di dalam malam ke-15 ataupun nisfu Sya'ban. Setengah amalan yang mereka menentukan bahawa kena buat pada malam itu, iaitu malam nisfu Sya'ban. Sekarang kita 11 Sya'ban, beberapa hari 15 Sya'ban, malam itu nak masuk malam 16. Ada setengah golongan mereka menentukan setengah ibadat, bahawa ibadat ini kalaulah kita beramalkan dia dengan semakian ini, kita akan dapat pahala daripada Allah di makian ini.
seperti qiyamul lail untuk ataupun bangun diri maya tahajud pada malam itu, dan juga puasa pada tengah hari pada hari itu. Dan juga hadis itu ulama kata kebanyakan hadis itu adalah hadis yang lemah dan juga hadis yang palsu, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab dia Lataif Al-Ma'arif. Semua amalan yang ditentukan ibadat dalam malam nisfu Sya'ban seperti membacakan Al-Quran. Ada hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang maudhu', yang palsu, yang mari cerita bahawa siapa yang membacakan Al-Quran pada pada malam nisfu Sya'ban, dia akan dapatkan jaran taraning. Hadis itu semuanya hadis palsu dan juga hadis lemah, tidak sabit daripada Nabi SAW. Walaupun ibadat membaca Al-Quran adalah amalan yang baik, kerana membaca Al-Quran adalah afdalul zikr, sebagai zikir kepada Allah Ta'ala yang paling afdal sekali. Tetapi tidak ada, apabila benar itu benar yang menentukan satu masa, satu ganjaran yang akan dapat daripada Allah Ta'ala, tidak ada hadis yang sahih daripada Nabi SAW, maka amalan itu bukan amalan yang digalakkan oleh Nabi SAW. Dan juga satu amalan juga yang ada sebut bahawa diamalkan pada malam nisfu Sya'ban, iaitu orang panggil kata solat ar-raghaib. Kita dah rayak dulu solat ar-raghaib, yang mana solat ar-raghaib ini akan ditunai juga ataupun diamalkan juga pada bulan nisfu Sya'ban. Diamalkan pada bulan nisfu Sya'ban juga. Tetapi amalan itu amalan sama ada solat yang kita panggil salatul raghaib baik. Solat yang satu lagi orang panggil solat alfiyah. Solat alfiyah iaitu semaya tahajud ataupun qiyamul lail pada malam nisfu Sya'ban itu sebanyak 1000 rakaat. Banyak 1000 rakaat. Itu orang panggil solat alfiyah. Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Imam Nawawi Yahya bin Sharaf An-Nawawi ataupun An-Nawawi, dia kata dalam kitab Al-Majmu' fi Syarhi Al-Muhadzab, dia kata bahawa semaya yang dipanggil kata semaya raghaib baik, semaya alfiyah baik pada malam 15 ataupun malam nisfu Sya'ban sebanyak 1 rakaat itu, kedua-dua salat itu adalah bid'atun, adalah bid'ah yang qabihatan, bid'atan qabihatan. Kita dah baca dulu kalam Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab Al-Majmu', sedang pendengar boleh dirajakkan. Kalau siapa yang ada kitab Al-Majmu' bagi Al-Imam Nawawi, kita dirajakkan, tengok. Jilid yang ke-7 muka 61. Imam Nawawi kata amalan ini sama ada salat raghaib baik, salat alfiyah baik, kedua-dua salat ini adalah bid'atan qabihatan, bid'ah yang dikeji, yang dibencikan oleh syarak. Amalan yang tidak ada berdasarkan daripada Nabi SAW. Itu kalam An-Nawawi. Dan juga Al-Imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi adalah tok guru kepada Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Al-Iraqi mati pada tahun 805 Al-Hijrah, guru kepada Imam Ibn Hajar Asqalani. Kedua-dua adalah tokoh hadis bermazhab dengan mazhab Al-Imam Syafi'i. Abdul Rahim Al-Iraqi, dia kata pada mana hadis, semua hadis yang sebut mengenai dengan semaya pada malam nisfu Sya'ban adalah hadis yang palsu dan juga hadis yang direka. Semua hadis adalah direka ke atas Nabi SAW. Banyak lagi ulama-ulama yang sebut bahawa amalan yang setengah golongan orang Islam kita beramal pada malam nisfu Sya'ban tidak berdasarkan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah ataupun hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Bukan saya yang kata, tetapi benar ini adalah ulama. Yang lebih-lebih lagi ulama daripada mazhab Al-Imam Syafi'i, yang kita sedia-sedia pegang teguh dakwa kata kita ni bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, tetapi
bagaimana kita tak lihat apa dia mazhab Syafi'i yang sebenar, apa dia perkataan yang imam di dalam mazhab Syafi'i kata sebenar tentang ibadat-ibadat yang kita sedang buat. Maka kita kembalilah kepada Allah Subhanahu taala. Kembalilah kepada sunnah, hidayah sunnah Nabi SAW. Kerana mahma kita usaha balah mana, rajin buat ibadat balah mana pun, apabila ibadat itu tidak berdasar daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka amalan itu akan tidak diterima, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis Aisyah riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang dia buat satu amalan yang mana amalan itu bukan daripada perintah Nabi SAW, maka amalan itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penat saja kita, letih kita saja apabila kita buat amalan itu, walaupun amalan itu adalah amalan yang baik. Kerana benda-benda yang selisih dengan sunnah Nabi ini, ataupun kita panggil kata benda yang bid'ah, yang selisih, yang canggah dengan sunnah Nabi ini, dia dikasihi oleh syaitan. Dia dikasihi, ahabba ilaihi ila syaitan. Syaitan kasih, suka benda-benda seperti ini. Syaitan kasih. Kerana orang yang buat benda-benda ini, dia sangka bahawa dia ni sedar-sedar dia buat amalan yang baik. Tak sama dengan orang buat maksiat. Orang buat maksiat, dia tahu kata amalan itu amalan yang tak baik, amalan yang dosa. Dia akan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan khabar diri, rasa diri kata salah. Tetapi orang yang dia buat benda yang selisih dengan sunnah Nabi SAW, dia tak rasa khabar. Dia rasa kata dia sedang buat amalan yang baik, amalan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi, lalu dia tak kira untuk nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillahi min zalik. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita bersama dengan hadis dalam kitab Al-Imam An-Nawawi. Pada hari ini kita hadis yang nombor 18. Nombor 18, yang mana hadis dalam kitab ini kita dah rakyat pada awal-awal kita dulu. Hadis jumlah semuanya sebanyak 42 hadis, yang mana Al-Imam Nawawi dia pilih hadis-hadis yang hebat, hadis-hadis yang penting, hadis-hadis yang menjadi hadis rukun di dalam agama Islam. Hadis-hadis yang Islam dibinakan di atas hadis-hadis ini, mari pimpunkan di dalam satu kitab yang namakan kitab ini dengan hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-18, Imam Nawawi dia kata, an Abi Dzarr Jundub ibnu Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat Nabi SAW. Kita dah rakyat dulu bahawa sesiapa sahabat Nabi. Apa dia makna sahabat Nabi SAW? Iaitu golongan yang mereka beriman dengan Nabi SAW, beriman dengan Allah dan juga beriman dengan Nabi SAW, dan mati dengan hal keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat. Orang yang jumpa dengan Nabi, masuk Islam dengan Nabi, beriman dengan Allah dan Nabi SAW, dan juga mati dengan hal keadaan dia tidak murtad ataupun jatuh agama. Itu orang panggil kata sahabah ridwanullahi alaihim. Sahabat dua-dua orang ini yang riwayat hadis ini, yang pertama Abu Dzarr Al-Ghifari. Abu Dzarr Al-Ghifari terkenal dengan lakab ataupun gelar kunyah dia Abu Dzarr Al-Ghifari. Dan juga nama dia sebenar adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Dan juga sahabat seorang lagi iaitu Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal gelar dia Abu Abdurrahman. Hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini, Imam Nawawi tulis mari dengan gelaran kedua-dua, datang ke gelaran kedua-dua. Bahkan kalau Imam Nawawi dia nak datang dengan an Jundib tanpa tulis gelaran kedua-dua ini boleh juga, tetapi untuk
Faedah kepada orang yang membacakan kitab Arba'in Nawawi. Apabila dia baca, Imam Nawawi dan juga ulama-ulama yang lain, mereka kepentingan mengenai dengan kunyah gelar yang bermula dengan Abu, kalau perempuan dengan Ummu. Abu Muhammad, Abu Ismail, bapa kepada Ismail. Kalau perempuan, Ummu Muhammad, mak kepada Muhammad, Ummu Ismail, mak kepada Ismail. Itu adalah benar yang digalak oleh Nabi SAW. Kerana Nabi panggil budak, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Budak dia main dengan burung. Bahkan budak itu ada nama dia, tetapi Nabi SAW mari nak, orang-orang itu nak galak-galak, nak suka-suka dengan budak-budak, panggil dengan gelar. Bahkan budak itu belum ada keluarga, belum ada anak lagi. Menunjuk bahawa benar ini disunnahkan oleh Nabi SAW. Mu'adz bin Jabal, seorang tokoh ulama sahabat daripada sahabat Nabi SAW, yang Nabi hantar Mu'adz bin Jabal kepada Yaman untuk berdakwah, untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajar hukum hakam kepada ahlu Yaman radhiyallahu anhuma. Dan yang mana kedua-dua itu riwayat hadis ini daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana-mana tempat pun yang kamu berada. Dan juga Nabi SAW riwayat kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila kamu buat satu amalan yang jahat, amalan yang buruk, amalan yang tidak baik, maka turutlah amalan tak baik itu dengan amalan. Buat amalan yang baik, untuk amalan yang baik ini akan dihapus amalan yang tak baik yang kita buat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW kata, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan juga bergaullah dengan manusia, dengan orang-orang yang berada di keliling kamu itu dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak mulia. Bi khuluqin hasan, akhlak yang baik. Hadis ini riwayat oleh Al-Imam Tirmizi, dan juga Imam Tirmizi kata hadis ini adalah hadis hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Imam Tirmizi. Dan juga satu kali dia kata hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Hadis hasan kita dah rakyat kepada sedang pendengar. Gapo dia hadis hasan? Iaitu hadis sama dengan hadis sahih, dengan syarat dia 5 syarat yang kita telah sebut, tetapi ingatan rawi ataupun orang riwayat dalam hadis hasan ini, ingatan dia tak sama dengan orang yang riwayat hadis sahih. Lalu ulama hukum bahawa hadis ini adalah hadis hasan. Dan juga hadis hasan seperti hadis sahih juga dalam kita nak beramalkan dua-dua hadis itu, kerana dua jenis hadis ini, hadis hasan baik, hadis sahih baik, dia adalah jenis hadis yang makbul, yang diterima oleh syarak, dan juga kita kena beramalkan dengan dia. Saudara pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW kata, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana-mana tempat saja yang kamu berada. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mari tadabburkan Al-Quran. At-taqwa, banyak tempat yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Taala sebut banyak kalimah taqwa baik ataupun muttaqun baik, dan juga kalimah-kalimah yang lain yang berasal daripada taqwa. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dalam surah Al-Imran. Hei orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan juga jangan kamu mati dengan melainkan hal keadaan kamu muslimun. Muslim jadi orang Islam, mati dengan hal keadaan orang Islam, orang yang serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Taala suruh kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana kita nak bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa? Kerana peringkat muttaqun ini adalah peringkat yang sangat tinggi. Kerana semua orang yang takwa dia adalah orang Islam, tetapi bukan semua orang Islam adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana at-taqwa ini iaitu orang
yang dia buat segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga tinggal segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia baca Quran, dia cek mana perintah awamirullah, dia tengok, dan juga dia beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia baca Al-Quran, dia tengok nawahi Allah Subhanahu wa taala, gapo yang Allah taala larang dalam Quran, dia usaha menjauhi daripada benda-benda yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dia bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumber sunnah wahyu yang kedua, dia tengok gapo yang Nabi datang, gapo yang Nabi suruh, gapo yang Nabi larang, gapo yang Nabi suruh dia buat, gapo yang Nabi larang, Nabi tinggal, Nabi tak buat, dia jauhi daripada perkara itu, walaupun benda-benda itu adalah benda yang baik. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Gapo yang Nabi SAW bawa datang kepada kamu, hai umat Islam, fakhudhuhu, maka kutip, ambillah benda tu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Gapo yang Nabi SAW larang kamu jangan buat. Hei umatku, jangan buat gitu. La. Fantahu, sudahlah, tinggallah benda tu. Jangan duk gaduh, jangan duk tepuh benda-benda itu. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tilik kepada syarhan kita tadi, nescaya kita jumpa bahawa perintah Allah Taala adalah benda yang baik, benda yang bagus, benda yang halal. Dan juga benda yang Allah Taala larang adalah benda yang diharamkan oleh syarak oleh Allah SWT dan juga Nabi SAW. Tetapi kalau kita ingat kepada satu hadis yang kita dah royak dulu, pada hadis yang keempat, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya benda halal tu nyata, cerak. Sebut kata air, halal. Sebut kata apa lagi? Air yang sembelih dengan nama Allah Ta'ala, halal. Gapo benda-benda yang halal itu cerak, nyata, kita tahu. Dan juga wa innal harama bayyin, benda yang haram cerak juga, Tuhan royak cerak juga. Allah Ta'ala royak kata jangan berzina, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan gaduh dengan zina, benda haram. La tashrabul kham, jangan minum arak, Tuhan larang, haram. Gapo lagi jenis-jenis Allah Ta'ala larang dalam Quran, cerak nyata. Tapi yang payah sekali, wa bainahuma umur mushtabihan. Di antara kedua-dua itu, di antara dua benda yang halal, benda yang haram, ada benda tengah itu, orang panggil tu benda mushtabihat, benda yang ragu-ragu, benda yang kita tidak cerak kata benda tu halal ke, benda tu haram. Tetapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan tinggal semenjak awal, walaupun benda itu boleh jadi kata benda halal. Tetapi dia takut apabila dia buat benda itu, dia makan benda itu, dia pakai baju itu, benda-benda itu, dia akan termasuk di dalam jalan ataupun persen yang haramkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi SAW. Itu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang seperti inilah Allah Ta'ala akan terima amalan mereka. Kerana Allah Ta'ala ayat dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan terima amalan-amalan yang dibuat, yang ditunaikan, yang beramalkan oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga satu lagi Allah Ta'ala ayat dalam Quran mengenai dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sebut bahawa di antara dua benda yang halal dan juga haram, ada benda mushtabihat. Walaupun benda yang haram sekali, walaupun dia tidak duduk di depan orang, duduk sorang dia tengok benda ini, perkara ini haram, dia akan tinggal kerana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab ini Nabi SAW kata, ittaqillaha haitsuma kunta, aynama kunta, haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala di mana-mana tempat pun yang kamu berada. Kita ingatlah bahawa seorang yang takut kepada Allah Ta'ala, orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT sekali,
iaitu orang yang sentiasa bertakwa, takut kepada Allah Ta'ala, mana-mana tempat pun dia ada. Sama ada dia duduk depan orang ramai, walaupun ataupun masa yang dia duduk seorang dalam bilik tidur ataupun bilik dia. Dia tak akan buat benda-benda yang dilarangkan oleh Allah dan juga Nabi, kerana dia takut. Dia tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang duk tengok kepada dia. Seperti al-ihsan, martabat tinggi, martabat ihsan. Iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Beribadatlah kepada Allah Ta'ala. Kita hidup seharian kita ini, kita ada hamba Allah Ta'ala. Kita niat semua detik, semua minit kita hidup dalam hayat kita ini, hidup kita ini, kita niat beribadat kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita duduk dia saja pun, kita niat beribadat kepada Allah Ta'ala. Kita niat kata diam kita ini kerana kita tak suka nak kerja banyak, tak suka nak buat benda-benda lain, kerana takut benda-benda itu tidak beri faedah kepada dia. Niat tinggal benda tu, duduk dia pun akan dapatkan jaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu. Kalaulah kamu tak lihat Allah Ta'ala, fa innahu yarak. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala lihat, nampak gapo yang kamu sedang buat. Allahu Akbar. Ini orang yang bertakwa sekali. Dan juga golongan inilah yang Allah Ta'ala paling suka, paling cinta kepada mereka kali. Seperti mana Allah Ta'ala ayat dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum, dalam surah Hujurat. Sesungguhnya orang yang paling mulia sekali, orang yang paling mulia sekali daripada kalangan kamu, hai umat Islam, hai umat Nabi SAW, adalah orang yang paling banyak bertakwa sekali di kalangan kamu kepada aku, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Ta'ala tidak tengok kepada jenis orang, bahasa orang, warna kulit orang, tak. Nabi SAW kata, tidak ada perbezaan di antara orang Arab dan juga orang Ajam, orang yang bukan Arab. Tetapi orang yang Allah Ta'ala sangat cinta dan juga Nabi sangat kasih sekali, iaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun dia itu bukan orang Arab dan juga ia adalah orang Ajam sekalipun. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga satu ayat lagi yang kita ingat dalam Quran, yang Allah Ta'ala ta'rif ataupun makna orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenar, iaitu Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, takut kepada Allah Ta'ala, iaitu orang yang sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Setiap minit dia, setiap detik dia ingat semua kepada Allah Ta'ala. Apabila baca Quran kepada dia, baca kalam Allah kepada dia, dia akan menangis, wajilat, gementar hati-hati ataupun jantung dia. Kerana dia bertakwa, dia takut kepada Allah Ta'ala, dan juga dengan sebab dia ingat kepada Allah Ta'ala, membacakan Al-Quran kalamullah, zadatuhum imana, tambah iman mereka, khatamah iman mereka, khatamah takwa kepada mereka, khatamah takut kepada mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudara pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jenis kedua yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayat dalam Al-Quran. Satu perkara lagi yang kita tak lupa juga, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala bukan hanya orang yang tinggal saja benda yang Allah Ta'ala larang ataupun buat saja benda yang Allah Ta'ala suruh. Tetapi jenis orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, iaitu orang suka buat amalan secara sunyi ataupun ikhlas sepenuh kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah juga orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Seperti orang yang bersedekah, seperti orang maya malam, seperti orang lain duduk tidur. Dia tak siap orang tengok, nampak puasa sunat sokma, tak siap orang tahu kata dia puasa sunat. Itu orang yang bertakwa kepada Allah SWT.
rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang lelaki, seorang yang dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan satu sedekah saja, satu kali sedekah saja, fa akhfaha, dan juga amalan ibadat sedekah dia ini dia sunyi, dia tutup, tak semua orang tahu, hatta la ta'lamu shimaluh ma tunfiqu yaminuh, sehingga tangan yang dia buat sedekah ini, dia usaha juga, tangan kanan yang dia beri duit kepada orang, sedekah kepada orang, tolong kepada orang miskin, orang fakir, dia usaha katuk tangan kiri dia, tak sewa tangan kiri, tahu bahawa tangan kanan berapa banyak dia bersedekah kepada orang miskin dan juga orang fakir, orang susah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW royak pula, wa atba'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dalam satu hadis Nabi SAW royak kata, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya benda baik ini akan hapus, boleh nak hapus benar-benar yang jahat yang kita buat. Kita adalah hamba Allah Ta'ala yang orang baik kata yang dihina, yang mana kita banyak dengan persalahan, kezaliman diri kita, kerana Allah Ta'ala royak kepada kita dalam Quran, zaluman jahula. Kita dua perkara ini cakap. Zaluman jahula iaitu manusia dia sangat zalim diri. Zalim diri banyak, kita buat salah banyak kepada diri kita, kepada Allah SWT, kepada agama Islam yang kita beragama. Dan juga kita jahulan, kita jahil. Kita jahil. Kita tak tahu, kita tak usaha namun cari ilmu untuk nak menghilangkan kejahilan kita daripada tubuh kita. Kita banyak kesalahan. Kadang-kadang kesalahan ataupun dosa yang kita buat, kita tak khabar. Semenjak kita keluar daripada rumah kita, kita keluar turun tangga, kita jumpa dengan kesalahan. Kadang-kadang kita tak khabar kata benda itu adalah benda yang salah, benda yang dosa. Dengan sebab itu, kita usahalah sehari kita, yang kita hidup dalam satu hari, membanyakkan dengan amalan yang hasanat, amalan yang jadi amalan yang baik. Kerana mudah-mudahan amalan yang baik ini, yang kita buat ini, akan pergi hapuskan benda-benda yang tak baik, benda-benda yang tidak disukai ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan. Amalan yang banyak, amalan baik yang banyak, yang tidak cukup sekadar dia ni amalan baik, zahir dia amalan baik sahaja, tetapi ada setengah amalan ataupun kebanyak amalan yang Nabi SAW royak melalui hadis dia, akan ganjaran yang kita akan dapat daripada amalan yang kita akan buat itu. Banyak sangat amalan. Minggu dulu saya dah royak kata, dalam semaya saja, kalaulah dua tempat yang kita buat, yang dia beramal dengan amalan ini, dia akan dapat, orang yang kata maghfirah, keampunan daripada Allah Ta'ala. Minggu dulu saya kata, siapa yang kata amin, dan juga apabila imam kata amin, imam kata waladhdallin, dan juga dia amin bersama dengan imam, dan juga ta'minuhu, amin dia itu sama dengan ta'minun malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala akan hapus, Allah Ta'ala akan ampun dia pada dosa-dosa yang telah lepas. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua, Nabi SAW riwayat dalam hadis. Hadis yang diriwayat oleh Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmizi dan juga orang lain. Nabi kata, sesiapa pun yang dia kata, Rabbana walakal hamd. Tak imam kata, Sami'allahu liman hamidah. Kita sebagai orang makmum ni tak kata Sami'allahu liman hamidah. Terimeh sahaja yang kata Sami'allahu liman hamidah, dan juga kita sebagai orang makmum ini kita kata Rabbana walakal hamd. Nabi kata sesiapa pun yang dia kata Rabbana walakal hamd, dan juga perkataan ia ini sama dengan perkataan malaikat yang kata juga semasa terimeh kata Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Minggu dulu saya royak silap bahawa sesiapa yang kata Sami'allahu liman hamidah. Bukan. Sami'allahu liman hamidah bagi imam saja. Tetapi Rabbana walakal hamd, orang jadi imam pun, orang jadi makmum pun, dia kena kata juga kata ini. Dan juga apabila perkataan dia Sami'allahu liman hamidah sama dengan perkataan malaikat, Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Banyak amalan sangat di dalam solat baik.
di celah-celah selepas solat, belum solat baik. Banyak amalan yang apabila kita buat, Allah Ta'ala akan hapus dosa kita. Sebab inilah Nabi yang kata wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Benda baik ini mari nak sapuh benda-benda dosa, benda-benda yang tak baik yang kita telah beramalkan dia. Senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang terakhir Nabi SAW merayak kata, wa khaliqin nas biquluqin hasan. Dan juga muamalah dengan manusia, bergaul dengan manusia yang berada di tepi-tepi ataupun keliling dia, sama ada dalam keluarga dia, sama ada dalam masyarakat, dalam masjid, ataupun mana-mana tempat yang kita pergi, kita usaha menzahirkan akhlak kita dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Kerana contoh orang yang kita sangat cinta sekali, iaitu Nabi SAW, Allah Ta'ala telah puji pun Nabi adalah orang yang paling ada akhlak yang mulia sekali. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surah Qalam. Allah Ta'ala yang kata Nabi Muhammad adalah orang ataupun manusia yang ada akhlak yang paling mulia sekali. Maka bagaimana kita nak mengakhlakkan tubuh diri kita dengan akhlak yang baik seperti mana Nabi SAW riwayat dalam hadis ini. Satu kali sahabat Nabi SAW mari cari isteri yang dikasihi oleh Nabi, iaitu Aisyah radhiyallahu anha binti Siddiq. Tanya kepada Aisyah, kata, suruh Aisyah mengetahui bahawasa bagaimana akhlak Nabi SAW. Kerana sahabat yang lain tidak bersama dengan Nabi, yang tidak hidup sama setiap waktu sama Nabi, dia akan mari cari isteri Nabi, kerana isteri Nabi dah yang duduk dengan Nabi SAW setiap masa, dan juga isteri Nabi lah orang yang paling tahu sekali mengenai dengan akhlak Nabi SAW. Lalu tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Rayaklah kepada kami, hai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi SAW?" Aisyah radhiyallahu anha jawab satu patah saja, satu ibarah saja, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Mu nak tengok akhlak Nabi balas mana, kembalilah kepada Al-Quran. Nak tengok akhlak Nabi balas mana, kembalilah bacalah Al-Quran. Nak tahu akhlak Nabi balas mana, pergi mentadabburkanlah Al-Quran. Kerana Al-Quran dah royak belaka mengenai dengan akhlak Islam yang Nabi telah dibuat contoh kepada kita sebagai umat dia sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat akhlak yang Al-Quran hajar kita. Akhlak dalam Quran hajar kita banyak sekali kalaulah kita baca. Siapa yang dia hidup dengan Al-Quran, dia akan jadi satu orang yang mempunyai dengan akhlak yang baik seperti mana Nabi SAW ada akhlak yang baik. Al-Quran hajar kita cakap dengan manusia dengan secara baik. Wa qulu lin-nasi husna, kecek dengan manusia dengan kecek yang baik, kecek dengan husna. Tak kira an-nas di sini orang Islam sama ada orang yang kafir, kita kena kecek baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Harun dan juga Nabi Musa alaihi wassalam pergi cari orang yang paling jahat sekali dalam dunia ini, iaitu Firaun laknatullahi alaihi. Allah Taala suruh kedua-dua Nabi Musa dan juga Nabi Harun kecek dengan perkataan yang baik, perkataan yang lemah lembut. Siapa? Firaun, orang yang paling jahat sekali, orang yang paling Allah Taala marah sekali, yang mana dalam Quran Allah Ta'ala kata Fir'aun inilah satu kali dia biasa kata ana rabbukumul a'la. Fir'aun kata aku inilah sebagai Tuhan kamu yang paling tinggi. Bagaimana tak Allah Ta'ala marah kepada Fir'aun. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Nabi Harun, Nabi Musa alaihi wassalam dicari, idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Allahu Akbar. Ini ajaran Islam, ini akhlak Islam yang hajar kita sebagai orang yang menganutkan agama Islam, yang beragama dengan agama Islam. Dicari Islam, dicari Fir'aun, dicari Fir'aun. Innahu tagha, dia ni sangat takabur. Doah dia ni. Siapa tahu ngaku kata jadi Tuhan. Tuhan patut Tuhan suruh kecek kata kasar lah dengan orang bahasa ini.
orang yang takabur bahasa ni. Tetapi Allah Ta'ala tahu. Suruh kecek dengan perkecatan yang baik. Faqula lahu qawlan layyinan. Kecek benda yang qawlan layyinan. Allahu akbar. Yang lemah-lemah kecek molek-molek, mudah-mudahan Firaun dia boleh khabar mana-mana. Itu akhlak yang Quran hajar kita. Al-Quran hajar kita gapo lagi? Buat baik kepada ibu bapa. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala kata suruh kita beribadat kepada Allah Ta'ala, jangan bersekutu, jangan bersyirik dengan Allah Ta'ala. Selepas itu patutnya Allah Ta'ala royak suruh taat kepada Nabi, tetapi Allah Ta'ala royak kata wabil walidaini ihsana, kepada dua ibu bapa buat baik kepada kedua-dua. Ini akhlak yang Islam hajar kita. Ini akhlak yang Al-Quran hajar kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nak gi ambil akhlak, gi gaul dengan orang lain di dalam masyarakat kita, keluarga kita, masjid kita, mempelajari Al-Quran. Tengok Al-Quran, juga hadis ayat mana-mana, akhlak hajar kita akhlak mana-mana. Islam larang kita tak sewi kecek. Perkataan yang kita agak kata perkataan yang sangat rendah sekali. Seperti kata uff. Allah Ta'ala kata wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Al-Quran hajar kita buat baik kepada ibu bapa, sehingga perkataan yang kita hinakan perkataan ini, perkataan yang kecil saja, yang biasa saja. Mak suruh pergi tak siapa, kita kata mak suruh pergi beli, tolong beli lauk, kita kata perkataan ini Allah Ta'ala larang kita, tak sewi kita buat juga. Ini akhlak yang Islam, yang Al-Quran hajar kita dalam Al-Quran Karim. Jangan kata kalimah kepada dua ibu bapa kita. Kerana benda ini membawakan kita ni jadi anak yang tidak bertaat ataupun tidak buat baik kepada, derhaga kepada dua ibu bapa. Wal iyadzubillahi min dzalik. Banyak lagi akhlak yang Al-Quran hajar kepada kita. Al-Quran hajar kita banyak. Kalaulah kita nak jadi orang yang mempunyai akhlak mulia, ingatlah perkataan Nabi, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Nak tengok Nabi akhlak mana-mana, pergi cari Al-Quran. Allahu Akbar. Tetapi pada hari ini yang kita duka cita sekali, sehingga orang kampung ni kita tak kacak dah. Orang kampung, orang yang kurang ilmu. Tetapi di kalangan ulama, orang yang ada ilmu sekalipun, akhlak yang Al-Quran hajar pun dah hilang daripada dada mereka, daripada tubuh mereka. Waliyadzubillahi min dzalik. Banyak sangat sekarang fitnah-fitnah di antara golongan orang yang berada ilmu, bukan orang yang jahil, orang yang awam biasa, tak. Tetapi adalah orang yang berilmu tetapi dia tidak mempunyai akhlak. Syaitan duk bisik linga-linga mereka. Syaitan duk bisik linga mereka kata, "Hei orang nung, ulama nung, kata mu balas ning, membalahlah perkataan dengan buruk seperti dia kata padamu." Allahu Akbar. Inilah yang kita duka cita sekali. Bagi orang yang banyak ilmu tara mana, syaitan yang akan orang kata musuh dia ni, perangkat seperti mana dia ada iman dan juga ilmu. Ilmu banyak, syaitan akan serai dia banyak. Ya, tak khabar, kata syaitan dia bisik linga dia, suruh buat benda tu, kecek benda buruk macam tu, buat akhlak yang tidak dimuliai oleh Allah dan juga al-Islam, tak khabar. Tak khabar, lupa kepada wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nabi kata khaliqin nas, manusia. Masuk sama ada orang awam, orang budak, orang pemuda, orang perempuan, orang yang jadi isteri, orang yang jadi ulama sama ulama pun, an-nas masuk dalam hadis ini juga, yang kita pasti kena berakhlak dengan akhlak al-Islam. Kita rasa cukuplah apabila kita nak mensyarahkan akhlak yang mulia, gapo akhlak mulia, kita ingat perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kata akhlak Nabi iaitu Al-Quran yang boleh jalan. Quran yang sedang jalan. Tengok Al-Quran, akhlak Nabi mana-mana, tengok Al-Quran. We ada di dalam setiap keluarga halaqah yang mempelajari Al-Quran, mentadarrus Al-Quran, walaupun satu kali seminggu. Satu sekali minggu, kalau anak kita duduk di sekolah, duduk di Mahawidyalaya, yang mana dia balik ni, dia klik mari, kita usaha himpunkan semacik keluarga kita untuk mempelajari Al-Quran.
hidup dengan mempelajari Al-Quran. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan yang kita akan terima, akan jumpa pada beberapa hari. Kita taklah jadual kita, usaha tak tarang kita, masa mana yang kita akan bacakan Al-Quran, masa mana yang kita nak mendengarkan tafsir ataupun pelajaran yang kita nak ambil daripada Al-Quran. Kerana banyak sangat ulama yang dulu yang mereka sesal dengan sebab hidup mereka tidak bergaduh dengan mempelajari Al-Quran. Semenjak sahabat lagi Al-Walid, Khalid ibn Walid, sahabat Nabi SAW mati pada tahun 51 Hijrah. Seorang yang apabila kecek mengenai dengan peperangan, dia adalah penglima punam kongtap yang paling hebat sekali di kalangan sahabat Nabi SAW. Dia kata satu kali, dia di atas katil dia sebelum dia nak mati, dia kata, aku ni duk sibuk dengan buat perang, duk serai pada jalan Allah Ta'ala, jihad fi sabilillah, duk sibuk dengan benda ni. Siapakah aku ni tidak ada masa untuk nak memahami, mempelajari, mentadabburkan Al-Quran Al-Karim sebagai kalamullah. Dan juga ulama-ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata seperti itu juga. Ulama-ulama yang banyak yang mereka sesal, hidup mereka hidup dengan benda-benda yang lain, bahkan amalan lain pun baik bagi mereka, tetapi dia sesal juga dengan sebab dia tidak sibuk dengan mempelajari Al-Quran. Kita siapa? Kita bukan seperti ulama yang kita sibuk dengan dunia banyak lebih daripada benda-benda yang Allah Ta'ala kasih atau cinta lagi. Kita sibuk dengan dunia banyak, kita membelakangi Al-Quran banyak, sangat panjang masa dah kita tinggal daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat Al-Quran, ittakhadhu hadzal Quran mahjura. Ada golongan yang mereka ambil Quran ni tak belakang, tak sungguh, tak peduli dengan Quran. Masuk orang yang tidak peduli dengan baca Quran, baca pun tak. Orang yang memahami pun tak, beramal dengan Quran pun tak, mentadabbur dengan Quran pun tak, menghukumkan dengan Al-Quran pun tak juga. Banyak-banyak jenis yang kita tidak peduli dengan Al-Quran, sama ada baca, sama ada faham, sama ada mempelajari, sama ada amal dengan Quran. Kita takut kita termasuk dengan ayat Quran ini yang Allah Ta'ala kata, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Golongan mereka yang ambil Quran ni hijrah daripada Quran, tak belakang daripada Quran. Sangat takut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala utuskan kita, memberikan kita jadi golongan yang ahlul Quran. Allahumma ja'alna min ahlul Quran alladhina hum ahlullahi wa khassatuh. Allahumma ja'al Quran rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina. Minta doa kepada Allah Ta'ala, kita ikatkan hati kita dan juga tubuh kita masa selepas ini dengan banyak hidup dengan Al-Quran. Mudah-mudahan apabila kita hidup dengan Quran dan juga kita mati dengan Quran, satu hari nanti kita akan bangkit bersama dengan Al-Quran juga, seperti mana Nabi SAW ayat dalam hadis. Maka cukup sekadar inilah kita pada hari ini. Kalau silap salah itu daripada kekurangan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.